InsyaAllah kita punya kita panggil ni, kita punya kuliah ni dipancarkan secara live di FB Kuliah Duha Muslimat. Setiap kali kuliah Duha Muslimat, live FB itu dibantu oleh Puan Wan Maslukmah, sahabat jihad dakwah juga, alhamdulillah memberi bantuan lah untuk memancarkan secara live FB kerana ada kekangan-kekangan daripada pihak Kak Long. InsyaAllah. Long nak share last week lepas kuliah yang tentang wuduk tu kan Long, bila Ustaz cerita sequence balik wuduk-wuduk tu, aliran daripada mana ke mana, cara pergerakan tu, bila betulkan balik wuduk tu bersama dengan Faris, jihad betul Long. Faris tu anak anda lah. Anak dia, jihad betul-betul sebesin air tu. Masya-Allah, kalau bila kita dah berusaha menyempurnakan wuduk tu, dia punya tertib solat tu serius rasa lain, sebab kita membina kekusyukan tu daripada wuduk tu, kita dah start macam aku nak solat, jadi wuduk ni kena sempurna. Jadi kat situ dah membina kita panggil khusyuk tu, jadi dia rasa betul lain, betul besar impact wuduk ni. Dulu ambil ringan je. Nak cepat. Nak cepat kan, semua nak cepat. Kita ni hamba Allah yang lemah ya. Nak cepat, kita kejar-kejar kan. Entah apa yang dikejar kan, tak tahulah kan. Lepas tu satu lagi, sebenarnya ilmu yang kita dapat ni, bila kita dapat kita terus praktik. Itu adalah lebih baik daripada kita memborong ilmu, ambil ilmu, tulis, habis je kuliah tinggal, tak buat, tak praktik. Itu sebenarnya dapat pahala menulis tu dapat. Tapi yang seterusnya tu tak dapatlah, sebab kita perlu, lepas ilmu kita perlu amal. Betul Long. Amal kita perlu sebar. Amal dan sebar tu serentaklah. Maksudnya kalau kita perempuan ni, dakwah dia bukan dakwah dekat luar. Bukan sibuklah kita ni nak pergi cari masjid, mana-mana surau, mana-mana nak bercakap, tak perlu. Dakwah kita adalah dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, dengan anak kita, dengan kalau adik-beradik kita belum kahwin, dengan adik-beradik kita, dengan kawan satu rumah sewa kita. Itu sebenarnya dakwah bagi seorang perempuan. Bukan kita setelah selesai dakwah dalam rumah. Ini para habaib di dalam Long punya kuliah Daurah As-Safiyah ni. Setiap kali ada jalsah Habib, para habaib akan ingatkan, sama juga dengan kalimah. Kalimah biasanya perempuanlah, para hubabah yang akan berkongsi. Kalau malam jalsah Habib akan dikongsikan oleh Habib-Habaib. Semuanya seiring dan sekata berkongsikan bahawa muslimat ini dakwahnya dari rumah. Bukannya kita kena keluar. Selepas selesai dakwah di rumah dengan anak-anak, betulkan anak-anak ni, barulah boleh kita bergerak ke komuniti kita. Macam tu. Selesaikan dulu dengan anak-anak, fahamkan tentang wuduk, yang orang kata yang pokok lah. Dah 10-5 minit lah Ustaz. InsyaAllah Puan Mus, 26 orang. Puan Musliha? Puan Musliha ada? Terkeluar ke? Terkeluar dari Zoom ke Puan Musliha? Okey, tak apa. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua mohon pasang niat dan berselawat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan montaj untuk kuliah Duha Muslimat. 1 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan 22 Zulhijjah, bersama dengan Ustaz Said Abdul Matin bin Said Husin Al-Idrus insya-Allah.
Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi berketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalati ala al-khair wa du'a ala al-huda ibtiwa qurbihi wa thawabihi wa mardatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berkumpul pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah untuk kita sama-sama menambahkan ilmu kita insyaAllah, ataupun bagi yang dah berilmu ataupun dah tahu tentang perkara kita akan bincangkan, ialah sekadar Allahumma selamat, sekadar kita mengulang kaji apa-apa berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan taharah kita, berkaitan dengan penyucian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang, alhamdulillah kita dah selesaikan tentang membicarakan tentang rukun wuduk. Saya punya kamera tak boleh pasang. Tak tahu kenapa. Saya tak pekuk kat long. Tak apa Ustaz. Saya teruskan. Tafadhali. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini sebenarnya kita akan masuk kepada membicarakan tentang sunat-sunat wuduk. Tetapi disebabkan saya lupa nak bagi tahu minggu lepas, untuk masing-masing sediakan siwak, dan kita pun masya-Allah kebetulan memang kamera saya tak hidup pula hari ni. Jadi saya tak boleh nak tunjukkan cara nak bersiwak tu. Jadi kita akan tangguhkan dulu pembincangan tentang sunat-sunat wuduk. Jadi minggu depan harap-harap masing-masing boleh ada miswak, boleh ada kayu siwak masing-masing, sebab kita akan tunjukkan beberapa sunat wuduk, dan juga kita akan tunjukkan cara bersiwak yang betul insya-Allah, cara pegangnya dan kelebihan-kelebihan bersiwak insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu depan. Rupa-rupanya kamera saya tak hidup minggu ni, jadi betul lah kita dah kedepankan syarat-syarat wuduk dahulu. Jadi minggu ini sebenarnya kita akan bincangkan tentang syarat-syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk ini bermaksud apa? Syarat yang perlu ada ketika mana seseorang itu berwuduk. Syarat yang perlu ada ketika mana seseorang itu berwuduk. Maka seperti mana yang kita dengar tadi daripada Puan Muslihah, alhamdulillah betul. Kalau kita perbetulkan wuduk kita, kita perbaiki wuduk kita, dan kita cuba untuk mengamalkan segala sunnah-sunnah wuduk ini, itu boleh memperbaiki solat kita. Kerana wuduk ini adalah kunci bagi solat. Al-wuduk miftahul solah. Wuduk itu adalah kunci bagi solat, seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ini. Kalau kuncinya itu betul, kalau kuncinya itu sempurna dan cukup gigi-gigi kuncinya itu, maka bolehlah kita membuka pintu. Tetapi kalau salah kuncinya, maka tak akan terbuka pintu tersebut. Maka begitulah pintu kekhusyukan dalam solat. Pintu hadirkan hati dalam solat itu berasal daripada kuncinya, iaitu apa? Iaitu berwuduk.
Maka sebab itulah kata Nabi SAW, apa, al-wudu syatrul iman. Bahkan wudu itu adalah sebahagian daripada iman. Bersuci itu adalah sebahagian daripada iman dan merupakan cahaya bagi orang mukmin. Bahkan wudu ini akan menjaga kita daripada segala gangguan. Kata para ulama, kata para arif billah subhanahu wa ta'ala, mengatakan man asabahu al-ain aw sihr wa huwa ala wudu fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang terkena ain, penyakit ain, penyakit ain ataupun terkena penyakit sihir dalam keadaan dia tidak berwudu, maka janganlah dia salahkan orang lain melainkan diri dia sendiri. Kerana dia tidak berwudu, maka itu adalah risiko yang sangat tinggi untuk dia menerima gangguan-gangguan seperti sihir, seperti jin dan seperti ain. Maka wudu itu menjaga kita dari segi luaran dan juga dalaman. Dalaman kita terjaga juga dengan wudu dan luaran kita juga terjaga. Bukan sahaja terjaga daripada hadas, bahkan terjaga daripada gangguan-gangguan yang kita tak nampak sekalipun. Dan wudu ini, kata Nabi SAW, Nabi bertanya pada sahabat, wahai sahabatku, nakkah kamu aku ceritakan kepada kamu perkara-perkara yang kalau kamu buatkan akan mengangkat darajat kamu di sisi Allah dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, kami mahu tahu apakah perkara-perkara itu yang boleh mengampunkan dosa kami dan boleh mengangkat darjat kami. Kata Nabi SAW, isbaghul wudu alal makarih. Kamu melebihkan basuhan wudu di waktu-waktu yang kamu tak suka. Tak, kadang-kadang kita malas nak lebihkan basuhan. Kadang-kadang kita rasa sejuk nak lebihkan basuhan. Kadang-kadang kita rasa sakit. Kalau kita basuh kat sini rasa agak sakit di situ. Maka kata Nabi SAW, bila kita paksa juga diri kita untuk membuat perkara yang kita tak nak itu adalah perkara yang boleh menghapuskan dosa kita dan boleh mengangkat darajat kita. Maka dengan wudu itu sendiri boleh menggugurkan dosa kita dan merupakan satu amalan yang boleh sentiasa menyucikan diri kita daripada dosa. Maka daripada wudu itulah keluar dosa-dosa kita. Keluar dosa kita daripada muka, daripada tangan, daripada bibir, daripada telinga, daripada mata. Keluar dosa-dosanya daripada mengalir daripada air-air wudu yang mengalir daripada tubuh badan kita. Maka dengan melebihkan basuhan wudu, dengan menyempurnakan basuhan wudu, maka itu adalah cara untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita terhapus dengan sebab wudu. Sebab itu kata Nabi SAW, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudu. Dia kena wudu dan dia memperbaiki wudu. Kemudian dia solat 2 rakaat. Ini satu amalan. Siapa yang berwudu dan dia memperbaiki wudu. Yang pertama dia berwudu biasa, tetapi dia kena memperbaiki wudu. Fa ahsanal wudu'a. Kemudian dia memperbaiki, menyempurnakan wudunya. Dia lebihkan basuhan-basuhannya dan dia buat segala yang sunat. Kemudian dia solat 2 rakaat. Dalam keadaan hati dia hanya memikirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fadilatnya apa? Akan keluarlah dosa daripada tubuh badannya, seakan-akan dia baru lahir daripada perut ibunya. Seakan-akan dia baru lahir daripada perut rahim ibunya. Maknanya bila kita buat perkara ini, berwudu dan memperbaiki wudu, menyempurnakan wudu, kemudian kita solat 2 rakaat. Dalam keadaan kita hanya fikirkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan keluarlah seluruh dosa-dosanya daripada tubuh badannya, sama seperti dia dilahirkan ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Maka itu kelebihan bagi mereka yang berwudu dan menyempurnakan wudu mereka. Dalam riwayat yang lain, diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Maka wudu ini adalah satu, kita panggil alternatif yang sangat besar sekali untuk kita menghapuskan dosa kita, sebab kita memang banyak dosa. Tak dinafikan kita setiap hari tak terlepas daripada melakukan dosa. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita melakukan dosa, tapi tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu kita akan tengok di hari pembalasan nanti berapa banyak dosa kita yang telah dituliskan oleh para malaikat, dan akan malulah kita dengan apabila kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sesekali meremehkan ibadah wudu ini. Kerana ibadah wudu ini merupakan antara ibadah yang paling mulia. Kerana apa? Kerana ibadah wudu adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah sendiri. Maka kita kena agungkan setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ada kerja yang kita setkan untuk diri kita sendiri. Kita ada kerja yang disetkan oleh keluarga kita. Kita ada kerja yang telah disetkan oleh suami kita contohnya. Ataupun kita ada pekerjaan, kerja-kerja harian kita yang mana kita dapat daripada kerajaan kita contohnya. Kita kena buat gini, SOP dia macam ni contohnya dah. Dan kita juga ada pekerjaan yang kita kena buat
yang mana pekerjaan itu yang Allah tetapkan untuk kita. Dia yang akan jadi majikan kita, dia akan jadi bos kita, maka ganjarannya lebih luar biasa. Ganjarannya lebih hebat daripada pekerjaan-pekerjaan yang kita buat di dunia ini yang disyariatkan oleh makhluk. Kerana kerja wuduk ini kerja yang disyariatkan oleh Khalik, oleh pencipta kita. Maka begitulah. Orang-orang soleh semuanya sangat-sangat menjaga wuduk mereka, sangat-sangat berusaha untuk sentiasa memperbaiki wuduk mereka. Maka kita, bila kita dah belajar perkara-perkara ini, khususan bila kita dah belajar perkara-perkara sunat nanti, kita niatkan untuk amalkan terus. Kita niatkan untuk amalkan terus. Jadi minggu ini saya akan terangkan tentang sunat-sunat wuduk kerana saya nak pesankan kepada setiap orang ataupun mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak hadir, tolong sediakan siwak pada minggu depan. Tolong sediakan miswak. Kayu siwak, setiap orang mesti ada kayu siwak. Kalau saya di Hadramaut sana, kalau dah masuk kelas siwak, kalau ada yang tak bawa siwak, dia tak akan mulakan kelas. Tak akan mulakan kelas. Sebab apa? Sebab sia-sia belajar kalau tidak terus beramal. Maka mereka sentiasa mengiringkan amalan dengan ilmu. Kalau tak ada siwak, tangguh dulu kelas. Jadi hari ini kebetulan kamera saya pun tak hidup. Jadi kita tangguhkan perihal untuk kita bicarakan tentang sunat-sunat wuduk itu pada minggu hadapan insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minggu ini kita akan bicarakan tentang apa? Tentang syarat sah wuduk. Bila seorang itu berwuduk, sebelum ni kita dah sebutkan tentang rukun-rukun wuduk. Rukun-rukun wuduk ini adalah binaan wuduk itu sendiri. Wuduk terbina daripada 6 rukun tersebut. Sekarang kita akan bicarakan tentang syarat sah wuduk. Yang mana syarat-syarat ini perlu ada kepada setiap orang ketika mana dia berwuduk. Okey, apakah perbezaan di antara syarat sah wuduk dengan rukun wuduk? Kalau nak fikirkan daripada logik akal kita, kedua-duanya adalah perkara yang wajib. Syarat wuduk pun juga adalah, syarat sah wuduk pun adalah perkara yang wajib kena ada ketika kita nak berwuduk. Rukun wuduk pun kena ada. Maka kenapa ulama membezakan di antara rukun wuduk dan syarat sah wuduk? Sedangkan kedua-duanya itu adalah perkara yang kita kena buat, kita kena ada dalam ketika mana kita berwuduk. Okey, untuk membezakan syarat sah wuduk dengan rukun wuduk. Okey. Syarat sah wuduk contohnya apa? Contohnya suci daripada haid dan nifas. Ataupun menggunakan air mutlak. Syarat sah wuduk menggunakan air mutlak. Itu salah satu daripada syarat sah wuduk. Adapun rukun wuduk, kita ambil contoh apa? Membasuh muka. Apakah perbezaan di antara syarat sah wuduk dan rukun wuduk? Sedangkan membasuh muka juga wajib dan menggunakan air mutlak juga wajib. Okey, ulama membezakan di antara syarat sah wuduk dengan rukun wuduk. Rukun wuduk ini dia kita lakukan dalam certain waktu sahaja. Waktu yang tertentu sahaja. Contohnya, bila kita basuh muka, kita dah selesai membasuh muka, maka selepas kita dah basuh muka, kita akan basuh tangan pula. Kita akan berpindah pada rukun yang kedua. Dan kita akan tinggalkan rukun yang pertama, itu membasuh muka. Okey, maka dia hanya ada pada sesetengah waktu sahaja. Berbeza dengan syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk ini perkara yang perlu ada daripada awal permulaan kita berwuduk sehinggalah ke akhir kita berwuduk, kena ada benda tu. Contohnya tadi kita apa? Kita ambil apa contoh apa? Menggunakan air mutlak. Maka menggunakan air mutlak itu perlu ada pada setiap rukun wuduk. Dia ada daripada permulaan wuduk sampai ke akhir wuduk, wajib menggunakan air mutlak. Maka itu perbezaan di antara syarat sah wuduk dan juga rukun wuduk. Saya ulang sekali lagi, perbezaan di antara rukun wuduk dan syarat sah wuduk. Rukun wuduk ni dia hanya ada sebentar sahaja. Bila dah selesai urusan dia akan berpindah pada rukun yang lain. Maka kita akan tinggalkan benda tu. Maka dia hanya ada pada beberapa waktu sahaja dalam ibadah kita itu. Berbeza dengan syarat sah wuduk. Syarat sah ini perkara yang perlu ada daripada awal ibadah itu sampai ke akhir ibadah. Sama juga dalam masalah semayang. Dalam semayang kita ada rukun semayang, kita ada syarat sah semayang. Rukun solat dan syarat sah solat. Rukun solat, rokok contohnya. Rokok hanya sebentar sahaja. Tak. Tetapi syarat sah solat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat perlu ada daripada awal solat sehingga ke akhir solat. Maka itu perbezaan di antara rukun wuduk dan juga syarat sah wuduk. Okey, boleh faham? Jadi insya-Allah. Kemudian kita akan masuk kepada syarat sah wuduk. Ulama ada yang menyenaraikan syarat sah wuduk ini sampai 15 perkara. Tapi saya akan ringkaskan sebab ada beberapa perkara yang agak susah untuk difahami dan sebenarnya dia dah berulang-ulang, dah ada dalam syarat sah yang lain. Maka insya-Allah kita akan kumpulkan mungkin ada 10 ataupun 11 syarat sah wuduk. Yang 2 syarat terakhir adalah bukan untuk semua orang. Maka lebih kurang 8 syarat adalah untuk semua orang dan 2 syarat terakhir adalah untuk spesifik orang yang tertentu sahaja. Kita akan bincangkan selepas ini. Okey? Kita masuk kepada syarat sah wuduk yang pertama. Syarat sah wuduk yang pertama adalah Islam. Adalah
beragama Islam. Maka tidak sah wuduk daripada orang yang kafir. Tidak sah wuduk daripada orang yang kafir. Juga tidak sah wuduk daripada orang yang murtad. Okey. Apa beza kafir dengan murtad? Kafir ni orang yang dah asal kafir. Maka ibadahnya tidak akan sah kerana dia belum Islam. Kerana wuduk adalah ibadah yang perlu kepada niat. Yang perlu kepada niat. Dan niat, syarat utama niat adalah Islam. Syarat utama niat adalah Islam. Okey? Sama juga dengan orang murtad, maka orang murtad tak sah wuduk mereka. Cuma, wal'iyadzubillah, kalau kita katakan ada seorang fulan ini, dia berwuduk dalam keadaan dia Muslim. Kemudian dia murtad, wal'iyadzubillah. Kemudian dia masuk Islam balik. Kita kata, murtad tidak membatalkan wuduk. Okey? Murtad tidak membatalkan wuduk. Berbeza dengan tayamum. Tayamum akan terbatal dengan sebab keluar daripada Islam. Kenapa dibezakan di antara tayamum dengan wuduk? Kerana wuduk ini adalah penyucian yang kuat. At-taharah gawiyah. Taharah yang kuat. Sebab dia menggunakan air. Maka dengan murtad pun tak akan membatalkan wuduk dia. Tetapi tayamum adalah taharah bersuci yang lemah. Sebab dia hanya menggunakan debu. Okey, debu tak menghilangkan hadas. Maka dengan murtad boleh membatalkan tayamum tetapi tidak membatalkan wuduk. Maka syarat pertama untuk sahnya wuduk seseorang itu adalah dengan Islamnya dia. Maka jika dia berwuduk dalam keadaan dia murtad ataupun kafir, maka tidak sah wuduk tersebut. Tidak sah wuduk tersebut. Bermaksud kalau orang tu murtad, kemudian dia berwuduk, kemudian dia masuk Islam balik, nak salat zuhur. Boleh tak digunakan wuduk ketika mana dia ambil dalam keadaan murtad tadi? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia berwuduk ketika mana dia murtad. Tetapi kalau dia ambil wuduk sebelum dia murtad tadi, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk Islam balik, sekarang kita kata dia masih lagi ada wuduk. Okey? Maka syarat pertama, syarat sah wuduk adalah Islam. Syarat yang kedua adalah at-tamyiz. At-tamyiz ataupun mumayyiz. Biasa kita dengar tak, budak ni dah mumayyiz ke belum? Apakah yang dimaksudkan dengan mumayyiz oleh para ulama fuqaha? Ulama fuqaha berbeza pendapat pada ta'rif mumayyiz ini. Ada yang mengatakan mumayyiz ini adalah anak kecil ataupun mana-mana orang lah yang boleh membezakan di antara yang baik dan yang buruk. Ada yang mengatakan tamyiz itu adalah mereka yang boleh membalas percakapan kita dengan betul. Maknanya kalau kita tanya ni, awak duduk dekat mana? Saya duduk dekat Ampang contohnya. Itu jawapan yang betul. Maknanya dia dah mumayyiz. Tapi kalau kita tanya awak duduk dekat mana? Dia kata saya dah makan nasi. Contoh maka dia menjawab soalan kita bukan dengan apa yang kita nak. Maka itu belum mumayyiz lagi. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga mengatakan orang mumayyiz ini adalah orang yang boleh membezakan di antara batu dengan permata ataupun batu dengan emas. Dia boleh bezakan benda yang berharga dengan benda yang tak berharga. Pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang paling masyhur yang kita ambil adalah orang-orang yang boleh man ya'kula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu. Barang siapa orang-orang yang boleh makan sendiri, boleh minum sendiri dan boleh istinja sendiri. Maknanya boleh berdikari ketika dia nak makan, ketika dia nak minum, ketika dia nak basuh selepas dia buang hajat tu. Istinja. Dia boleh beristinja sendiri, maka orang itu dikirakan dia dah mumayyiz. Okey, mumayyiz bukan baligh. Jangan tertukar di antara mumayyiz dengan baligh. Baligh tu sampai umur, balagha, sampai umur 15 tahun ataupun berlaku kepadanya perkara-perkara yang membalighkan dia. Contohnya keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, keluar haid bagi perempuan contohnya. Maka baligh tak semestinya, maknanya mumayyiz tak semestinya baligh. Bukan semua orang dah mumayyiz itu dia baligh. Okey? Dan bukan semua yang baligh itu mumayyiz. Ada orang dia mumayyiz. Dia boleh bezakan, dia boleh makan sendiri, boleh istinja sendiri tapi dia belum baligh. Contohnya budak kecil umur 10 tahun yang dah boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh basuh kencing sendiri contohnya. Maka kita kata budak tu dah mumayyiz. Maka wuduknya sah kerana dia dah mumayyiz. Walaupun dia belum baligh. Walaupun dia belum cukup umur lagi. Okey? Ada juga orang yang dah baligh tetapi belum mumayyiz. Contohnya seorang lelaki berumur 15 tahun. Tetapi dia punya akal belum lagi sempurna. Tak boleh bezakan lagi antara baik dengan buruk. Tak ada orang-orang yang lambat sikit dia punya akal dia kan. Maka orang tu dah baligh tetapi dia belum mumayyiz lagi. Okey? Tapi kebanyakannya yang dah baligh ni dah mumayyiz lah. Kebanyakannya yang dah baligh itu akan mumayyiz. Tapi tak semua tak semestinya maksudnya. Tak semestinya. So, setiap yang baligh mesti mumayyiz, tak semestinya.
Baik. Maka tak sah wuduk daripada orang yang tak mumayyiz. Tak sah wuduk daripada orang yang tak mumayyiz. Budak kecil yang belum mumayyiz, yang belum boleh istinja sendiri, maka wuduknya tidak sah. Dan segala ibadah kanak-kanak yang belum mumayyiz ini tidak sah. Segala ibadahnya tidak sah, kecuali beberapa ibadah sahaja dimaafkan untuknya. Contohnya apa? Contohnya tawaf ketika haji. Itu dimaafkan bagi budak-budak yang belum mumayyiz, diterima wuduknya, diterima ibadahnya. Kerana apa? Kerana ibadah haji bukan ibadah yang mudah untuk dibuat. Ibadah umrah bukan ibadah yang boleh kita buat setiap hari. Dia ada waktu dia, ada kemampuan dia, maka dimaafkan bagi mereka yang belum mumayyiz untuk melakukan ibadah haji dan umrah, maka sah bagi mereka. Adapun ibadah lain, puasa, berwuduk, solat, semua itu tidak sah melainkan daripada seseorang yang dah mumayyiz. Maka budak yang dah mumayyiz boleh menjadi imam dalam solat. Boleh menjadi imam dalam solat. Okey. Okey, itu syarat yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu takrif mumayyiz? Mereka yang boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, boleh istinja sendiri. Itu takrif yang paling masyhur. Baik. Syarat yang ketiga untuk sahnya wuduk seseorang itu, ini khusus bagi perempuan, bagi wanita. Suci daripada haid dan nifas. Syarat sah wuduk, kena suci diri dia itu dulu daripada haid dan nifas. Maknanya kena berhenti dulu darah haid dia dan berhenti darah nifas dia. Baru sekarang dia boleh berwuduk untuk mengangkat hadas. Kenapa kita katakan seorang yang haid dan nifas tidak boleh, maknanya tak sah wuduk mereka? Kerana haid dan nifas adalah hadas besar. Dia dalam keadaan berhadas besar, tiba-tiba dia nak mengangkat diri dia daripada hadas yang kecil. Boleh ke? Dia dalam hadas besar, tiba-tiba nak angkat diri daripada hadas kecil. Tak boleh lah. Bahkan kata para ulama, hukum bagi perempuan yang haid, perempuan yang dalam haid atau perempuan yang dalam nifas, untuk berwuduk hukumnya adalah haram. Ini perkara yang perlu kita jelaskan. Haram hukum bagi seorang perempuan haid dan nifas nak berwuduk. Kerana apa? Kerana dia telah melakukan perkara yang sia-sia. Dan Islam melarang kita melakukan perkara yang sia-sia. Berwuduk untuk mengangkat hadas, tapi kamu dalam hadas yang besar. Maka meninggalkan wuduk bagi perempuan yang haid itu adalah ibadah untuk dia. Kena faham. Dia kata, saya tak boleh, saya kena berwuduk juga. Saya nak sucikan diri saya daripada hadas. Dia kata, tak boleh. Tak boleh kamu nak berwuduk sebab kamu dalam hadas besar. Dan kamu kena faham, kamu tinggalkan wuduk itu lebih afdal untuk kamu dan itu dikira ibadah untuk kamu jika kamu niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perempuan haid dan nifas, dalam nifas jangan ambil wuduk. Kadang-kadang ada perempuan wanita yang dah biasa ambil wuduk sebelum tidur. Maka dia tak kira haid ke tak nifas ke, dia ambil je wuduk sebelum tidur. Kita katakan adat itu baik. Adat yang dia menjadikan adat berwuduk sebelum tidur itu adalah satu perkara yang baik. Tapi kita kena faham juga, ketika dalam haid dan nifas kita tak boleh berwuduk. Ustaz, saya tak boleh buat, saya tak boleh tinggal benda ni. Saya memang kena berwuduk juga. Kalau tak wuduk, saya tak boleh tidur. Contoh, contoh. Maka dia kena tukarkan niat dia. Dia kena apa? Dia kena ketika sebelum tidur tu, dia basuh muka sahaja. Basuh tangan sahaja, sapu kepala dan basuh kaki. Jangan namakan itu wuduk. Itu bukan wuduk. Itu membasuh muka saja. Wuduk dari segi bahasa sahaja. Okey? Ataupun dia basuh muka tu tujuan untuk menyejukkan badan dia. Jangan niatkan wuduk. Niat wuduk tak boleh. Sebab wuduk itu ibadah. Ibadah yang dilarang untuk orang yang dalam haid dan nifas. Maka orang yang dalam haid dan nifas jangan ambil wuduk. Jangan ambil wuduk. Kerana yang pertama memang tak mengangkat hadas dia. Yang kedua itu dilarang oleh para ulama. Dilarang oleh para ulama. Okey? Maka kena tambihkan, kena beri peringatan kepada muslimat-muslimat kita yang lain. Baik. Syarat yang keempat, syarat sah wuduk adalah sucinya badan dia, sucinya kulit dia daripada perkara-perkara yang menghalang air sampai ke kulit. Seseorang yang nak berwuduk, dia kena bersihkan kulit dia, bersihkan tubuh badan dia daripada perkara-perkara yang menghalang kulit dia daripada sampai air. Maknanya dia kena buang perkara-perkara yang berjirim. Perkara yang di atas tubuh badan kita ni, kadang-kadang ada yang berjirim, kadang-kadang ada yang tak berjirim. Yang berjirim contohnya macam apa? Contohnya macam liquid paper. Liquid paper tu satu cecair air yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Maknanya kalau liquid paper ada dekat tangan lengan kita, kalau kita simbahkan air tak sampai ke kulit kita. Sebab dia jenis berjirim, berzat. Okey, berbeza dengan dakwat pen. Dakwat pen dimaafkan. Sebab apa? Sebab dia bukan berjirim. Dia masih lagi boleh sampai air ke kulit. Okey, boleh sampai air ke kulit. Maka kena hilangkan daripada kulit kita perkara-perkara yang boleh menghalang air sampainya ke kulit. Contohnya apa?
Contohnya tak ada liquid paper, contohnya cat dinding, contohnya apa lagi? Contohnya orang yang selalu apa? Siang ikan tu kan? Sirip ikan tu. Apa? Sisi ikan tu. Yang kecil-kecil tu, yang putih tu. Itu pun boleh menghalang air daripada sampainya ke kulit. Maka kena tanggalkan dahulu. Kena tanggalkan dahulu jika ada pada anggota wuduk kita sahaja. Kena tanggalkan jika ada pada anggota wuduk. Kalau kita nak berwuduk. Kalau kita nak mandi wajib, kena tanggalkan daripada seluruh badan lah. Sebab syarat sah wuduk ini semua ini sama dengan syarat sah mandi wajib. Sama dengan syarat sah mandi wajib. Okay? Maka kalau kita nak berwuduk, contohnya kita nak berwuduk, tiba-tiba cat kita ada dekat peha contohnya. Peha bukan kawasan, bukan anggota wuduk, maka tidak ada masalah. Tak wajib tanggalkan sekarang. Bila wajib tanggalkan? Ketika dia nak mandi wajib sahaja. Okey, tapi sekarang ni kita bincangkan tentang wuduk, maka kita kena hilangkan, bersihkan anggota wuduk kita daripada perkara-perkara yang menghalang air sampainya ke kulit. Okey, sama juga masalah yang biasa kita sebutkan, masalah tahi mata. Kotoran-kotoran yang berada di mata ni. Saya tunjuk pun tak nampak juga. Perlu bersihkan. Di hujung mata yang dekat dengan hidung pun kena bersihkan, di hujung mata yang dekat dengan telinga pun kena bersihkan. Okey, sebab kotoran-kotoran itu boleh menghalang air sampainya ke kulit. Cuma kata pada ulama, kalau sedikit sangat, maknanya macam habuk je, itu dimaafkan. Tapi kalau kita panggil apa, dah memang besar sangat tahi mata dia, lepas dia ambil wuduk baru dia sedar, maka kita katakan tak sah lagi wuduk dia. Sebab apa? Sebab ada serta-serta tempat yang belum sampai air ke kulit. Itu kalau tahi mata berada di atas kulit. Kalau tahi mata berada di dalam mata, itu dimaafkan. Kadang-kadang tak boleh nak bezakan. Kalau kita was-was, kalau was-was dalam masalah ni, kita kena ambil belum sampai lagi air. Belum sampai lagi air, maka kita kena basuh balik. Kita kena basuh balik bahagian yang tak kena air. Bahagian yang tak kena air. Maka kena jaga part mata kita ni. Kadang-kadang bila lepas bangun tidur nak solat subuh kan, ambil wuduk, tak cek dulu bahagian mata ni. Kena buang dulu kotoran-kotoran yang berada di celah mata ni, sebab kadang-kadang boleh menghalang sampainya air ke kulit. Okey? Baik. Kemudian, syarat yang kelima. Tadi syarat yang keempat, tidak boleh ada di atas badan dia perkara yang boleh menghalang air sampainya ke kulit. Syarat yang kelima, juga kena bersihkan anggota wuduk dia itu daripada perkara-perkara yang boleh merubah air. Perkara-perkara yang boleh merubah air. Tadi yang keempat, perkara-perkara yang menghalang air sampainya ke kulit. Perkara yang kelima ni, kena bersihkan tubuh badan dia ataupun anggota wuduk dia daripada perkara-perkara yang boleh merubah air tersebut. Contoh, contoh dekat lengan dia ada dakwat pen yang sangat banyak. Dakwat pen yang sangat banyak ataupun dakwat marker pen tu. Yang orang buat tulis dekat whiteboard tu. Tumpah dekat tangan dia. Kita kata tadi kalau pen kan tak menghalang air sampainya ke kulit. Okey, betul. Tetapi kalau sampai bila air mengalir di tempat tersebut dan berubah menjadi air warna dakwat tersebut, maka sekarang perkara tersebut telah mengubah air tersebut menjadi perkara lain. Seperti mana kita dah bincangkan pada kelas yang lepas berkenaan dengan air. Air bila dah berubah, maka dia bukan air mutlak dah. Dia bukan dinamakan air mutlak. Air mutlak ni air yang belum berubah lagi, masih dimakan air. Tapi kalau dah mengalir dekat tempat dakwat tadi, dah keluar air yang keluar tu air warna biru dah. Contohnya, maka telah merubah bentuk air tersebut. Maka tak sah wuduk dia. Maka kena hilangkan dahulu, kena tanggalkan dulu perkara-perkara yang boleh merubah air tersebut menjadi bentuk lain, menjadi rupa lain. Seperti apa? Seperti dakwat ataupun seperti sabun di atas badan dia yang boleh merubah air menjadi air sabun. Okey, maka kena hilangkan dahulu. Bila dah suci, dah bersih anggota wuduk daripada perkara-perkara begitu, barulah sekarang dia boleh mengalirkan air untuk mengangkat hadas. Okey, mengalirkan air untuk mengangkat hadas. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keempat tadi, kena sucikan anggota wuduk daripada perkara yang boleh menghalang air sampai ke kulit. Perkara yang kelima, kena sucikan anggota wuduk daripada perkara yang boleh merubah air tersebut. Boleh merubah air wuduk itu. Okey. Baik, syarat yang keenam. Syarat yang keenam dan yang ketujuh ini berkaitan dengan ilmu. Nak menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu agama. Pentingnya kita belajar ilmu fardu ain. Dan pentingnya kita belajar tentang ibadah yang kita nak lakukan. Sebab itu kata Sahibuz Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap ibadah dan setiap amalan yang kita tak sertakan dengan ilmu, maknanya setiap ibadah yang dibuat tanpa ada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tak akan diterima. Amalan yang kita buat tanpa ada ilmu tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ilmu yang kita tak sertakan dengan amalan,
Ada juga akibat dia. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang berilmu dan tidak beramal dengan ilmunya, maka orang-orang ini akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada penyembah-penyembah berhala lagi diazab, dia dah diazab dulu. Siapa ni? Orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu dia. Itu bagi mereka yang apa? Yang meninggalkan perkara yang wajib, dalam masa yang sama dia tahu perkara itu wajib. Ataupun dibuat perkara yang haram, dalam masa yang sama dia tahu perkara itu haram. Ini masuk dalam hadisnya. Barang siapa yang melakukan amalan haram sedangkan dia tahu perkara itu haram, maka dia akan diazabkan sebelum daripada penyembah-penyembah berhala lagi diazab. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Sama juga dalam syarat yang kita nak bicarakan ini, amalan yang tak disertakan dengan ilmu juga tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu dengan amal adalah perkara yang mutalaziman, sentiasa kena ada, sentiasa serasi, sentiasa apa? Selari. Perlu sentiasa ada ilmu dengan amal. Ilmu tanpa amal akan diazab oleh Allah. Amal tanpa ilmu tak akan diterima oleh Allah, kemudian diazab juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua-dua itu berhadapan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang keselamat adalah mereka yang iringkan ilmu dia dengan amal dia. Iringkan ilmu dia dengan amal dia. Sebab itu ulama Hadramaut terkenal dengan mereka sentiasa selepas belajar dia terus amalkan. Selepas belajar dia terus amalkan. Dan ada di kalangan mereka yang tak akan belajar perkara yang baru melainkan setelah beramal dengan benda yang dia dah belajar dulu. Contohnya, hari ni dia belajar bab ni, dia tak akan belajar benda yang baru melainkan bila dia dah buat perkara yang dia belajar itu. Okey, itu antara kelebihan ataupun terkenalnya ulama-ulama di Hadramaut di Tarim sana, kerana mereka sentiasa iringkan ilmu mereka dengan amalan. Sebab itu bila kita tengok mereka ni penuh dengan sunnah Nabi SAW, penuh dengan ilmu. Tengok saya dah tahu dah, ini orang berilmu. Ini adalah orang yang berilmu. Sebab apa? Sebab ilmu jelas terpampar di rupa paras mereka. Ilmu terpampang pada tubuh badan mereka. Ilmu terpampang jelas pada perbuatan mereka. Itu orang yang berilmu betul. Bila mana dia mengamalkan segala ilmu yang dia ada dalam kehidupan harian dia. Baik, syarat yang keenam ini saya kata berkaitan dengan ilmu. Sebab apa? Syarat sah wuduk yang keenam, wajib tahu tentang kefarduan wuduk. Dia kena tahu tentang kefarduan wuduk. Apa maksudnya? Seseorang yang berwuduk dalam keadaan dia tak tahu wuduk tu wajib sebenarnya. Tak tahu pun, dia ingatkan wuduk tu sunat je. Tetapi dia berwuduk juga. Tapi dalam hati dia kata, wuduk ni sunat je, tak wajib pun, nak semayang tak perlu pun berwuduk sebenarnya. Cuma aku ni saja buat ambil wuduk sunat. Okey, maka kita katakan wuduknya tidak sah. Sebab apa? Sebab salahnya ilmu dia. Salahnya iktikad dia tentang wuduk. Dia kena beriktikad. Dia kena tahu bahawasanya wuduk adalah perkara yang fardu. Baru sah wuduk dia. Okey, maka syarat yang keenam, kena tahu tentang kefarduan wuduk. Wajib tahu, wajib ada ilmu tentang kefarduan berwuduk. Barulah wuduk dia diterima. Kerana itu syarat sah wuduk. Syarat sah wuduk. Syarat yang ketujuh juga berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu. Apa syarat dia? Tidak dia iktikadkan salah satu daripada rukun wuduk itu adalah sunat. Bermaksud, orang yang berwuduk dan dalam iktikad dia kata salah satu daripada rukun wuduk itu adalah perkara yang sunat. Contohnya dia kata sapu kepala ni sunat je, tak wajib pun. Sapu kepala, mashul ra's tu yang kita belajar tu rukun tu. Tak, dia kata sunat je. Ataupun dia kata basuh kaki ni tak wajib, sunat je. Tak, basuh muka, tangan, kepala wajib, tapi kaki ni tak wajib ni. Tak, dia iktikad macam tu. Walaupun dia basuh sekalipun kaki dia, dalam keadaan dia iktikad kaki bukan perkara yang wajib, maka wuduknya tidak sah. Maka syarat ketujuh, tidak beriktikad salah satu daripada rukun wuduk adalah sunat. Berkaitan dengan ilmu tak? Berkaitan dengan ilmu. Kalau tidak belajar tak tahu ni. Kalau dia tak pernah belajar tentang rukun-rukun wuduk, maka mungkin dia boleh iktikad basuh muka tu hanyalah sunat sahaja. Okey? Maka orang yang beriktikad salah satu daripada rukun wuduk adalah sunat, yang 6 tu dia kata ada satu dia kata sunat, maka tak sah wuduk dia. Sebab syarat sah wuduk kena apa? Kena iktikad yang fardu tu fardu. Okey? Yang fardu kena iktikad fardu. Tetapi kalau dia kata dia iktikad apa? Dia iktikad dalam hati dia, dia kata semua perbuatan yang aku buat dalam wuduk ni semuanya wajib. Contoh dia basuh telinga, dia berkomor, dia basuh hidung, dia bersiwak, dia kata semua amalan wuduk aku daripada awal sampai ke akhir semuanya wajib. Okey, maka yang ni sah ke tak sah? Kita katakan yang ni sah. Sebab apa? Sebab keenam-enam rukun wuduk tu dia memang iktikad wajib.
maka selamatlah wuduk dia. Okey? Ataupun orang yang kedua, dia kata semua amalan wuduk yang aku buat ni semuanya sunat. Semuanya sunat dia kata, tak ada yang wajib pun. Okey, maka hukum dia apa? Hukum dia terang-teranglah tak sah. Sebab apa? Kalau dia iktikad satu pun daripada rukun wuduk jadi sunat adalah tak sah dah. Ini dia iktikad semuanya sunat. Maka lebih-lebih lagi tidak sah. Okey? Orang yang ketiga, jenis yang ketiga apa? Dia tak tentukan. Dia kata dalam wuduk aku ni ada perkara yang fardu, ada perkara yang sunat, tapi aku tak tahu yang mana satu. Cuma aku tahulah ada wajib, ada sunat. Cuma dia tak tentukan. Maka apa hukum wuduk dia orang ni kalau dia iktikad macam tu? Kata para ulama, kalau dia jenis orang yang ammi, orang awam, maka dimaafkan. Orang awam maknanya orang yang tak belajar, jauh daripada ulama, ataupun orang yang baru masuk Islam, itu dimaafkan. Tetapi kalau orang yang alim, orang yang dekat dengan ulama, dah pernah belajar, ada guru, tapi masih lagi iktikad macam tu, maka kata Ibnu Hajar sah, kata Imam Ramli tak sah. Khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Ramli. Kata Imam Ramli tak sah bagi orang yang alim, orang yang dekat dengan ulama, dah belajar, tak boleh dia iktikad macam tu. Dia kena tahu bezakan di antara rukun dengan sunat. Okey? Maka syarat yang ketujuh, syarat sah wuduk yang ketujuh adalah tak boleh iktikad salah satu daripada rukun wuduk menjadi sunat. Kalau dia iktikad semuanya adalah wajib, maka sah wuduk dia. Kalau dia iktikad semuanya adalah sunat, tak sah wuduk dia. Kalau dia iktikad ada dalam wuduk aku ni ada wajib, ada sunat, tapi dia tak tentukan mana satu. Okey? Maka wuduk dia sah di sisi Imam Ramli, Ibnu Hajar, dan tak sah di sisi Imam Ramli jika dia orang yang alim. Adapun di sisi orang, kalau tu orang awam. Orang awam ni siapa orang awam? Orang yang duduk jauh daripada para ulama dan orang yang baru masuk Islam. Itu orang yang awam. Kita ni bukan orang awam dah ni. Kita dah dikira orang yang boleh menjadi alim, maksudnya bukan alim lagi. Atau ada usaha untuk boleh menjadi alim. Maka kita juga dikira orang alim, maka tak sah di sisi Imam Ramli ya. Kena berhati-hati. Kena bezakan di antara rukun wuduk dan juga sunat wuduk. Okey? Okey, kemudian syarat yang seterusnya, syarat yang ke-8. Syarat yang ke-8 adalah menggunakan air mutlak. Menggunakan air mutlak adalah syarat sah wuduk, maka perlu gunakan air mutlak daripada permulaan wuduk sampai ke akhir wuduk. Apa tu air mutlak? Kita dah bincangkan pada kelas yang lepas. Bagi ada yang belum faham tentang air mutlak, boleh rujuk kelas kita yang lepas-lepas. Air mutlak ini air yang dinamakan air. Tak ada nama lain. Dia memang air. Dekat mana-mana pun dinamakan air. Iaitu air yang keluar daripada bumi dan turun daripada langit. Contohnya air hujan, air sungai. Tak? Maknanya air yang masih lagi dinamakan air. Maka dipanggil air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Dan bukan air mustakmal. Kena pakai air mutlak. Kerana apa? Kerana hadas tidak akan terangkat melainkan dengan air mutlak. Hadas tidak akan terangkat melainkan dengan air mutlak, sama seperti yang kita belajar pada masalah air dulu. Okey, syarat yang ke-8 adalah al-ma'ut tahur, air yang suci lagi menyucikan. Iaitu ma' mutlak. Okey. Syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9 ni sebenarnya dah ada pada syarat yang sebelum ni, tapi kita ulangkan lagi sekali sebab dia biasa berlaku. Okey. Syarat yang ke-9 adalah kita kena, okey, saya buat masalah. Kalau seseorang tu berwuduk dalam keadaan tubuh badan dia ada najis, adakah wajib seseorang itu menghilangkan najis dahulu sebelum dia berwuduk? Biasa saya dengar soalan ni, Ustaz, boleh tak saya nak ambil wuduk dalam keadaan saya ada najis lagi dekat badan saya? Okey. Ini syarat yang ke-9. Dalam masalah najis, kita kena bezakan di antara najis hukmiyah dengan najis ainiyah. Najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukum dan najis ain. Apa perbezaan dengan najis hukum dengan najis ain? Najis ain ini adalah najis yang nampak pada mata, bau pada hidung dan boleh rasa pada lidah. Okey, itu najis ain. Najis yang maknanya nampak, yang ada ain dia. Itu dipanggil najis ainiyah. Ataupun najis hukmi. Najis hukum ini adalah najis yang kita tak nampak dengan mata, tak dapat bau dengan hidung dan tak dapat rasa dengan lidah. Tetapi ada najis, kita yakin ada najis. Okey? Itu najis hukumiyah. Maka syarat yang ke-9 adalah wajib kita bersihkan najis ainiyah dahulu sebelum kita membasuh anggota wuduk kita. Najis apa? Najis ainiyah sahaja.
Adapun najis hukmiyah tak wajib. Bermaksud, contoh di tangan saya ni, di lengan saya ni ada najis ainiyah. Contoh ada apa contohnya? Tahi cicak. Tahi cicak contohnya. Tahi cicak kan najis. Terjatuh di atas lengan saya. Saya nak ambil wuduk. Boleh tak saya nak ambil wuduk? Basahan pertama saya tu menanggalkan tahi cicak tadi dan terus mengangkat hadas saya dengan basuhan sekali sahaja. Boleh tak? Kita katakan tak boleh. Basuhan pertama adalah untuk menyucikan anggota wuduk dahulu. Basuhan kedua baru mengangkat hadas. Maka kena ada apa? Paling-paling kurang kena ada 2 basuhan. Paling kurang. Basuhan pertama untuk menghilangkan najis. Basuhan kedua untuk mengangkat hadas. Kalau nak tambah lagi cukupkan sunat, tambah 2 kali basuhan lagi. Jadi 4 basuhan lah untuk dia. Okey? Tetapi, kalau saya ada atas badan saya ini adalah najis hukmiyah. Contoh apa najis hukmiyah? Contoh percikan air kencing yang tak nampak. Ada seorang tu dia buang air. Dia memang yakin rasa ada sesuatu terpercik di tangan dia. Memang rasa basah dekat tangan dia. Tapi tak nampak dekat mana ni. Dan tak bau dan tak rasa. Maka kita hukumkan apa? Ada najis yakin. Tetapi tak nampak. Kita panggil najis itu najis apa? Najis hukmiyah. Untuk najis hukmiyah, tak wajib kena basuh dulu. Baru basuh lagi sekali untuk mengangkat hadas. Cukup dengan basuhan pertama itu dah menghilangkan najis dan mengangkat hadas terus. Boleh faham? Basuhan pertama cukup untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas terus. Berbeza dengan najis ainiyah. Najis yang nampak, yang dapat rasa, yang dapat bau, itu kita kena basuh dulu kali pertama untuk menghilangkan najis dulu. Untuk menghilangkan najis dahulu. Okey? Basuhan kedua barulah kita boleh angkat hadas. Dan itu adalah basuhan pertama untuk wuduk sebenarnya. Okey. Maka itu syarat yang ke-9. Syarat ke-9 apa? Wajib menghilangkan najis ainiyah dahulu. Ainiyah kena highlightkan. Najis ainiyah sahaja. Berbeza dengan najis hukmiyah. Okey, dan kena faham juga najis ainiyah ini yang berada pada anggota wuduk sahaja yang wajib kita hilangkan. Ada pun najis ainiyah yang berada pada bukan anggota wuduk. Contoh saya buat. Seorang tu buang air. Dia buang air kecil. Dia kencing. Tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, dia buang air kecil. Dia belum basuh lagi kemaluan dia, dia dah pergi ambil wuduk dah. Apa hukum seseorang yang mengambil wuduk sebelum dia membasuh kencing dia? Basuh kemaluan dia daripada air kencing dia. Apa hukum dia? Kita katakan wuduknya sah. Tetapi makruh lah. Makruh. Tapi wuduknya sah. Tadi Ustaz kata kena hilangkan najis ainiyah. Okey, betul. Tetapi najis ainiyah sekarang bukan berada di anggota wuduk. Berada di anggota bukan wuduk, maka tak ada masalah. Tak kacau anggota wuduk dia. Maka dia basuh, dia ambil wuduk. Kemudian lepas ambil wuduk baru dia basuh kemaluan dia. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Wuduknya sah. Yang kita bincangkan sekarang yang syarat ke-9 ni, wajib hilangkan najis ainiyah ni jika berada pada anggota wuduk itu kita kena bersihkan. Bersihkan dahulu baru kita ambil wuduk. Okey? Maka kena faham beza di antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, kena bezakan najis ainiyah berada di anggota wuduk dan najis ainiyah yang berada di bukan anggota wuduk. Kalau najis ainiyah itu berada di bukan anggota wuduk, maka tak wajib hilangkan dahulu. Boleh seorang tu lepas dia buang air kecil, dia ambil wuduk, baru dia basuh kemaluan dia. Boleh tak? Boleh. Wuduknya sah. Wuduknya sah, cuma hukumnya makruh lah. Sebab apa makruh? Sebab dia melambatkan hilangkan najis daripada tubuh badan dia. Seseorang itu bila dia melambatkan menyucikan diri daripada najis, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu kalau najis yang zahir. Kalau najis yang batin, haram. Dia lambat-lambat nak hilangkan perasaan riak. Lambat-lambat nak hilangkan perasaan takabur. Lambat-lambat lengah-lengahkan nak hilangkan perasaan ujub. Hukumnya haram kalau najis yang batin. Kalau najis yang zahir, ulama kata makruh je. Lambat nak pergi basuh kencing. Saja lengah-lengahkan. Hukumnya makruh. Tapi kalau najis batin, najis hati kita, wajib. Ataupun haram kita lambat-lambatkan. Wajib segerakan. Kena segera bersihkan hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati. Sebab itu boleh merosakkan ibadah kita. Sebab apa? Sebab penyakit-penyakit hati ini boleh merosakkan ibadah kita. Kalau kita memperbaiki sebaik mana pun ibadah zahir kita, dalam keadaan hati kita kotor dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sah memang sah, tetapi tak diterima, tak ada qabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat nanti Allah ambil ibadah kita yang dah semua dah sah tu, Allah campurkan dekat muka kita. Contohnya,
Sebab apa Allah campurkan? Sebab dia beramal dulu bukan untuk Allah, untuk orang tengok. Dia perbaiki wuduk dia untuk orang puji dia. Bagusnya wuduk dia ni. Ataupun dia memperbaiki solat dia untuk orang puji dia. Bagusnya dia solat, khusyuknya. Maka dia mendambakan pujaan ataupun pujian daripada manusia. Maka dia tak akan dapat apa-apa pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ada riak. Maka riak itu penyakit hati. Yang mana kita kata najis dalam hati kita. Perlu kita bersihkan dan haram kita lengah-lengahkan pembersihan hati kita. Okey. Baik. Itu syarat yang ke-9. Syarat yang ke-10 dan yang ke-11 ini adalah syarat yang dikhususkan untuk mereka yang daimul hadath. 9 syarat tadi adalah untuk semua manusia, semua mukallaf. Okey, untuk semua mukallaf dia kena ada 9 syarat tadi. Sebenarnya ada beberapa syarat lagi yang saya tak perlu sebutlah sebab dia dah lebih kurang berulang-ulang. Nanti saya takut pening lagi. Okey, untuk permulaan ni cukup kita ambil dengan 9 syarat tadi. Kemudian syarat yang ke-10 dan 11 Syarat yang ke-10 dan 11 ini, dua syarat ini adalah syarat yang dikhususkan hanya kepada mereka yang dipanggil apa? Golongan daimul hadath. Daimul hadath ni apa? Daim dalam bahasa Arab ni sentiasa, hadath berhadas. Sentiasa berhadas. Golongan-golongan yang sentiasa berhadas. Ada setengah saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini sentiasa dalam hadath. Contoh, siapakah mereka yang daimul hadath ni? Contoh orang yang ada penyakit salisil bol. Salisil bol ni apa? Orang yang tak putus-putus air kencing dia. Okey, yang sentiasa keluar air kencing dia tak putus. Biasanya lelaki perempuan pun ada biasanya. Yang air kencing dia tak putus. Lepas dia kencing, dia keluar lagi air kencing dia. Okey, maka dia digelar sebagai apa? Sebagai orang yang daimul hadath, sentiasa berhadas. Ataupun perempuan yang keluar darah tetapi bukan darah haid dan bukan darah nifas. Nak kata darah haid pun bukan syarat-syarat dia ni. Nak kata darah nifas pun bukan syarat darah nifas. Dia belum beranak lagi, belum melahirkan anak lagi. Maka itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Maka kita hukumkan darah apa? Darah istihadah. Perempuan yang mustahadah. Mustahadah juga digelarkan sebagai apa? Daimil hadath. Orang yang sentiasa berhadas. Sebab perempuan yang istihadah, dia keluar darah, dia sedang berhadas, tetapi dia wajib solat. Sebab apa? Sebab bukan darah haid. Orang yang haid saja yang boleh meninggalkan solat. Orang yang bukan dalam haid tak boleh meninggalkan solat. Dia kena wajib semayang. Maka orang perempuan istihadah, dia keluar darah, keluar hadas, tetapi dia wajib solat. Maka dia digelar sebagai apa? Daimul hadath. Orang yang sentiasa berhadas. Sama seperti tadi yang silisil bol tadi. Orang yang sentiasa keluar air kencing. Maka dua syarat ini khas untuk mereka yang daimul hadath. Apa syarat yang pertama dia? Dukhulul waqti. Masuk waktu. Maksudnya apa? Dia kena berwuduk hanya selepas masuk waktu. Dia hanya boleh berwuduk selepas masuk waktu. Kita orang yang biasa, yang tak sakit, yang bukan daimul hadas, kita boleh berwuduk sebelum zuhur dan kita gunakan wuduk tersebut untuk sembahyang zuhur. Bahkan kita boleh guna untuk asar, untuk maghrib, untuk isyak. Kalau tak terbatal lah. Disebutkan Syekh Abu Bakar bin Salim, selama 40 tahun, dia sembahyang subuh menggunakan wuduk solat isyak. Allahu Rabbi ya. Dan ramai para habaib tarim berpuluh-puluh tahun mereka istiqamah sembahyang subuh menggunakan wuduk solat isyak semalam. Bermaksud apa? Bermaksud mereka tak tidur pada malam hari ataupun mereka tidur tapi mereka tidur duduk sahaja. Tidur yang tak membatalkan wuduk. Maksudnya tak ada dah nak berbaring, tidur tak ada. Mereka sibukkan diri mereka dengan ilmu, dengan ibadah dan dengan dakwah. Masya-Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun. Anak dia cerita, memang ayah aku ni tak ambil wuduk masa subuh. Bukan dia tak tahu kena wajib berwuduk. Memang tak batal wuduk dia. Wuduk isyak masih lagi ada lagi. Kata guru kita Saidi Habib Umar, tak. Seseorang tu tak dapat nak buat benda ni melainkan dia kurangkan makan. Kalau kita nak tahan wuduk kita subuh nak sampai ke zuhur, boleh tak? Susah kan? Macam mana nak dapat benda tu? Kena kurangkan makan. Sebab bila kurangkan makan, maka dia kurang keluar daripada tubuh badan dia, maka dia boleh jaga wuduk dia. Ala kulli hal, kita nak bincangkan tentang sekarang orang yang daimul hadath. Daimul hadath, dia kena berwuduk selepas masuk waktu. Ada pun orang macam kita, orang yang tak daimul hadath ni, kita boleh berwuduk zuhur, sebelum zuhur, nak pakai untuk zuhur. Boleh. Tapi orang yang daimul hadath tak boleh. Kalau dia ambil wuduk sebelum zuhur, wuduk tu hanya boleh digunakan untuk solat sunat sahaja. Bila dah masuk waktu zuhur, dia nak pakai wuduk tersebut untuk solat zuhur, tak boleh. Dia kena ambil wuduk yang baru. Maka wuduk dia kena dilakukan selepas masuk waktu.
Ini untuk siapa ni? Untuk mereka yang daimul hadas sahaja. Jangan kata kat semua orang. Ini hanya mereka yang daimul hadas sahaja. Orang yang daimul hadas ni dia susah sikit. Ibadah dia agak susah sikit, agak sulit sikit. Okey. Yang kedua, syarat yang khusus untuk orang yang daimul hadas adalah al-muwalah. Al-muwalah ni dalam bahasa Arab apa? Bersegera ataupun berturut-turut. Maknanya dia kena berturut-turut, kena segerakan. Kena segerakan wuduk dia yang pertama. Maknanya wuduk dia tak boleh lengah-lengahkan. Bermaksud apa? Contoh, seorang tu nak ambil wuduk, basuh muka pada pukul 10 pagi. 10.30 pagi baru nak basuh tangan. Pukul 11 baru nak sapu kepala. Boleh tak? Kita kata kalau dia adalah orang yang tak daimul hadas, boleh. Boleh dia pisah-pisahkan di antara rukun wuduk dia. Okey? Tetapi bagi yang daimul hadas tak boleh. Dia kena segerakan, selesaikan wuduk dia. Sebelum kering muka dia, dia dah kena basuh tangan dah. Sebelum kering air di tangan dia, dia dah kena sapu kepala dah. Sebelum kering air di kepala, dia dah kena basuh kaki dah. Kena ada mualah, kena ada berturut-turut dalam anggota wuduk tu sendiri. Dan juga kena bersegera juga. Selepas berwuduk, terus kena solat. Tak boleh lengah-lengahkan. Tak boleh lepas wuduk pergi masak dulu, pergi jemur kain dulu, pergi tengok TV, baru lepas tu nak solat. Tak boleh bagi orang yang daimul hadas. Kalau orang biasa boleh. Tapi kalau daimul hadas ni, dia special sikit. Bila dia kena banyak benda buat, maka pahala dia lebih besar lah. Okey? Pahala dia lebih besar. Okey, mualah ini adalah bersegera dalam rukun wuduk tu sendiri dan juga bersegera. Selepas wuduk, terus kena solat. Cuma ulama memaafkan kalau dia nak buat 2 rakaat sunat yang ringan, boleh. Ataupun dia tunggu jemaah. Dia tunggu imam datang. Boleh tunggu walaupun lama. Maka bagi orang yang daimul hadas, 2 syarat khusus untuk mereka. Yang pertama, kena berwuduk selepas masuk waktu. Dan yang kedua, kena bersegera dalam berwuduk dia. Dan bersegera selepas wuduk, terus kena solat. Tak boleh lengah-lengahkan dengan waktu yang panjang. Cuma ada beberapa syarat lagi sebenarnya yang dikhususkan untuk orang-orang yang daimul hadas ini. Tak perlu kita sebutkan di sini. Cuma kalau ada soalan, saya akan sebutkanlah. Jadi itu 9, 10, 11. 11 syarat sah wuduk. Sebenarnya ada beberapa syarat lagi saya tak sebutkan di sini sebab dia lebih kurang yang sama dengan yang atas. Dia berulang-ulang sebenarnya. Okey? Maka itu 11 syarat sah wuduk. Daripada mula tadi kita mula dengan apa? Islam. Kemudian tamayuz, mumayyiz. Suci daripada haid dan nifas. Suci daripada perkara yang menghalang air sampainya ke kulit. Suci daripada perkara yang boleh merubah air. Tahu tentang kefarduan wuduk. Tidak i'tiqad rukun daripada rukun wuduk itu sunat. Kemudian apa lagi? Menghilangkan najis ainiyah kan tadi. Menghilangkan ataupun mak mutlak dulu, menggunakan air mutlak, menghilangkan najis ainiyah. Itu 9 syarat untuk semua orang. Untuk semua mukallaf. Dan 2 syarat terakhir yang ke-10 dan ke-11 adalah syarat yang dikhususkan untuk daimul hadas. Mereka yang sentiasa dalam hadas, iaitu orang yang selisil bol ataupun perempuan yang istihadah. Apa syarat dia? Yang pertama masuk waktu, yang kedua mualah. Mualah maksudnya apa? Bersegera. Berturut-turut. Kena segerakan di antara anggota wuduk, rukun wuduk, dan kena segerakan di antara wuduk dan juga solat. Kalau orang biasa tak ada masalah. Orang biasa boleh. Dia nak basuh muka pukul 10.30, nak basuh tangan pukul 11, nak sapu kepala pukul 11 suku. Tak. Pukul 12 baru basuh kaki. Baru sempurna wuduk dia. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi makruh. Makruh kalau tidak kita meninggalkan mualah ini bagi orang yang sihat. Maka itu 11 syarat untuk syarat sah wuduk. Okey. Maka ada satu masalah di sini disebutkan masalah kalau seseorang itu syak pada wuduk dia. Biasa kita. Contohnya kita dah ambil wuduk tadi. Kemudian kita syak. Wuduk aku ni masih ada ke belum? Dah batal ke belum wuduk aku ni? Dia dah ambil wuduk tadi. Dia dah ambil wuduk pada subuh hari. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, dia terfikir, aku ni wuduk subuh tadi ada ke tak lagi? Subuh dah jauh-jauh sangat dengan zuhur. Kita ambil maghrib lah senang. Dia ambil wuduk maghrib, okey? Sembahyang maghrib. Kemudian masuk waktu isyak. Dia pun was-was, syak. Wuduk aku yang maghrib tadi, masih ada lagi ke ataupun dah batal dah? Okey. Kalau kita syak pada batalnya wuduk, dah batal ke belum, hukum dia apa? Hukum dia kita ambil yang asal. Sentiasa dalam masalah syak ni kita ambil yang asal. Ambil yang mula-mula apa? Dalam masalah ni dia syak.
wuduk aku dah batal ke belum? Maksudnya mula-mula dia apa? Mula-mula asalnya dia memang ada wuduk. Maka hukum dia apa? Dia boleh solat. Dia boleh solat. Sebab dia syak. Sebab dia syak pada batalnya wuduk dia. Tak yakin lagi batal wuduk dia. Maka dia boleh semayang dengan wuduk tersebut. Maka dikira dia masih lagi ada wuduk. Kecuali tengah-tengah semayang, dia teringat. Betul lah rupanya aku dah masuk tandas lah tadi. Dah buang air dah tadi. Sekarang kita kata dah datang yakin. Dah datang yakin tentang batalnya wuduk dia, maka syak tadi dah batal lah. Maka batal lah wuduk dia. Sebab datang yakin. Okey, maka syak tak boleh lawan dengan yakin. Yakin lebih kuat. Tapi kalau syak juga, dalam semayang syak juga. Tadi bukan aku dah masuk toilet ke? Syak juga. Kalau syak dengan syak tak ada masalah. Kalau syak lawan dengan syak, tidak ada masalah. Hukum asalnya, taharah. Dia dia adalah orang yang suci lagi. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua berbeza. Dia nak semayang zuhur. Dia syak. Aku ni dah ambil wuduk ke belum? Aku ni dah ambil wuduk ke belum? Beza tadi tadi dah batal ke belum? Ni tak. Ini dah ambil wuduk ke belum aku ni? Dia syak pada dia ni, dia tu bersuci ke dah ke belum? Maka ambil juga yang asal. Apa asal dia? Asal dia belum bersuci, maka dia dihukumkan tidak ada wuduk. Maka dia pergi wajib pergi ambil wuduk sekarang. Sebab apa? Sebab dia syak, dia tu dah bersuci ke belum? Berbeza dengan masalah pertama tadi dia dah yakin dia ambil wuduk, cuma dia syak pada apa? Batal ke tak batal lagi? Hadas ke tak hadas lagi? Okey, itu perbezaan di antara syak. Syak pada taharah dengan syak pada hadas. Syak pada hadas, kita ambil taharah asal dia. Tapi kalau syak pada taharah, asal dia adalah hadas. Okey, itu masalah yang biasa kita berhadapan. Jadi kalau ada soalan boleh tanyakan di sini. InsyaAllah kalau saya tahu saya akan jawab. Kalau tak tahu kita akan rujuk pada kitab ataupun kita rujuk pada ulama yang lebih aula untuk jawab soalan tersebut. Jadi sampai di sini sahaja. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, saya cek soalan. Okey, memang tak ada gambar. Tak ada gambar. Saya tak ada gambar gini. Saya tak tahu. Memang kena repair balik kamera ni. Sebab saya pakai kamera apa? External kamera ni, USB. Tiba-tiba tak keluar. Dia kata fail to start the video camera. Please select another video camera in setting. Tak apalah, minggu depan insya-Allah kita cuba betulkan. Sebab minggu depan kita nak masuk masalah sunat wuduk, dan setiap yang ada dalam ni kalau boleh pesankan dekat orang lain juga, sediakan siwak masing-masing. Sediakan kayu siwak supaya kita boleh tunjukkan cara bersiwak pada minggu depan dan terus boleh amalkan. Insya-Allah. Kamera Ustaz ada masalah apa? Okey, Muslimat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Soalan terkeluar ada wuduk solat. Nak solat biar dulu. Sekejap saya tengok kalau ada soalan tentang wuduk. Masalah buang air kecil tak lawas. Selepas buang air kecil saya akan buang air besar kecil berterusan sampai 7 kali kadang sampai. Okey. Ini dikata soalan dia. Saya mengalami masalah buang air kecil tak lawas. Selepas buang air kecil, saya akan buang air kecil berterusan kadang-kadang sampai 7 kali. Kadang sampai 40 minit ditandas. Tapi selepas itu saya boleh tahan buang air kecil. Adakah saya dalam kategori mana? Betul. Dia dikira dalam kategori daimul hadas juga. Kalau sampai memudaratkan dia sampai kena duduk lama dalam toilet, itu dikira dia daimul hadas. Dia boleh buat. Dia boleh solat terus. Tapi dia kena buat beberapa perkara lah. Dia boleh buat beberapa perkara untuk diterima solat dia dan wuduk dia. Antaranya dia kena pakai apa? Dia kena tutup. Dia kena apa? Halang daripada keluarnya air kecil tersebut. Maknanya kalau perempuan pakai dia punya itulah, tuala wanita tu. Itu boleh menghalang daripada terus keluar lah. Maknanya kalau memang dia akan keluar juga, cuma kita menghalang. Ada usaha untuk menghalang. Okey. Kemudian dia ambil wuduk selepas masuk waktu, kemudian dia segera solat. Dan wuduk dia itu hanya boleh pakai untuk satu fardu sahaja. Wuduk dia itu hanya boleh pakai untuk satu fardu sahaja. Nanti masuk asar kena ambil wuduk baru. Dan kena tukar dia punya apa? Kena tukar dia punya tuala tadi tu. Itu kalau masih lagi keluar air kecil lah. Kalau dah bersih dah, tak keluar dah, maka basuh saja, maka boleh solat. Maka orang yang macam ni dinasihatkan untuk dia jangan buang air kecil masa nak semayang. Kalau boleh tangguhkan dahulu. Tangguhkan dahulu dan tak makruh bagi dia. Sebab apa? Sebab dia lebih susah untuk dia semayang lepas dia buang air kecil. Maka dia boleh tangguhkan dulu. Kalau nak buang air kecil, tahan dulu. Solat dulu. Solat dulu. Okey? Sebab solat dia tanpa dia buat perkara-perkara daimul hadas dia lebih afdal daripada semayang dia yang digunakan wuduk daimul hadas tadi.
Harap boleh faham yang puan yang tanya ni boleh, kalau tak faham boleh tanya balik sebab tu penting. Saya tengah solat, masa sujud saya bau najis kencing anak saya di kapet rupanya. Saya tak tahu terkena kapet. Solat saya alas guna sejadah. Sah ke tak? Kalau dah dilapikkan dengan sejadah, najis dekat bawah maka sah. Contohnya najis dekat kapet, kita hampakan sejadah dekat atas tu. Kita solat di atas kapet yang duduk di atas najis. Itu sah, tak ada masalah. Yang tak sah ni bila kita berhubungan, ada connecting ada hubungan dengan najis secara direct. Kita sentuh tempat yang ada najis tu, itu yang batal. Itu yang membatalkan solat. Ustaz, niat semasa membasuh muka lebih afdal sebelum atau semasa awal basuhan muka? Yang paling afdal adalah ketika sampai air pada juzuk pertama daripada muka kita. Dan bermula daripada atas adalah lebih afdal. Bermula daripada atas adalah lebih afdal. Minggu depan, insya-Allah, saya akan tunjukkan sekali, mungkin ada yang dah tengok, video guru kita Habib Omar ambil wuduk. Kita akan tunjuk video tu, insya-Allah. Kalau tidak ada arah melintang, lepas kita belajar sunat tu, kita akan tunjukkan praktikal. Secara praktikal, wuduknya saya di Habib Omar. Ustaz, masih sah ke wuduk jika kita makan semasa menjaga wuduk? Tak ada masalah makan. Okey, makan tidak membatalkan wuduk, minum tak membatalkan wuduk. Nanti kita akan belajar lepas ni perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey, maka tak ada makan. So, Ustaz, jika kentut vagina dikira orang berhadas juga. Okey, keluar angin daripada kemaluan wanita yang depan, kubul. Okey, keluar angin daripada kemaluan, dipanggil kentut depan tak? Okey. Allahumma salli Muhammad. Dia sebenarnya kena bezakan di antara angin itu keluar daripada dalam ataupun daripada luar. Okey, kadang-kadang dia berlaku disebabkan pergerakan di luar sahaja. Macam ada angin keluar. Tapi sebenarnya disebabkan pergeseran di antara anggota dekat luar tu. Maknanya bukan datang daripada dalam. Okey? Kebanyakan ustaz-ustaz yang mengajar dia akan kata tak batal. Sebab apa? Sebab biasanya benda ni yang berlaku ni dia hanya pergerakan luar sahaja. Dan kebanyakannya memang begitulah. Tetapi kalau dikatakan memang keluar angin daripada dalam anggota. Okey? Maka itu membatalkan wuduk. Okey? Maka kena bezakan di antara angin yang keluar itu. Tak kisah daripada depan ke belakang ke, datang daripada dalam ke, ataupun datang daripada luar. Contoh yang saya buat, contoh bahagian belakang pun kadang-kadang macam keluar angin, tapi sebenarnya bukan keluar angin pun sebab dia bergesel sahaja. Maka rasa macam ada angin, tapi tak keluar pun angin. Itu tak batal. Okey, sama juga dengan depan. Kiaskan yang sama. Kalau dia hanya bergesel ataupun pergerakan di luar sahaja, maka itu tak batal wuduk. Tapi kalau memang yakin, datang daripada dalam, angin daripada dalam, maka itu yang batal wuduk. Kalau syak pada hadas tak batal. Kita sebut dah tadi. Kalau syak pada hadas, aku ni batal ke tak batal wuduk aku ni? Tak, syak. Adakah daripada dalam, daripada luar? Dikira tak batal. Sebab dia yakin dia masih lagi ada wuduk. Okay, sama sistem tadi. Pakai kaedah yang sama. Kalau kita syak pada hadas, hukum dia kita masih lagi ada wuduk. Boleh faham? Sebab Ustaz, saya nak tanya semasa ambil wuduk pada bahagian muka, perlu kita selit rambut di tepi telinga tersebut untuk orang perempuan? Saya dah terangkan benda ni pada masalah rukun wuduk yang lepas. Okey? Rambut yang ada pada bahagian muka kita, yang tumbuh di bahagian muka. Contohnya, rambut yang tumbuh di tepi telinga dalam ni. Saya nak tunjuk ni. Dekat sideburn ni. Rambut yang keluar di sideburn itu adalah rambut yang tumbuh di kawasan muka. Dan kita dah bincangkan untuk perempuan, segala bulu-bulu ataupun rambut-rambut yang tumbuh di kawasan muka, dia wajib basuh semuanya. Daripada hujung rambut sampai ke tempat tumbuh rambut, wajib basuhkan, sampaikan air. Maka kalau dia ada rambut di tepi telinga yang dalam ni, kalau dia salak ke belakang, maka tak kenalah air. Maka dia kena jatuhkan rambut tu dan basuh rambut tersebut. Bukan untuk perempuan saja, untuk lelaki pun sama. Kalau dia salak kat belakang pun sama juga, tak sah wuduk dia. Itu kalau rambut yang yang tumbuh di dalam muka, di dalam area muka. Ada pun rambut yang tumbuh di luar area muka, tak ada masalah, kena salak pun. Contohnya rambut, saya tak nak tunjuk ni, rambut yang keluar dekat atas, dekat tepi dahi ni. Tepi dahi yang dekat separah dengan telinga, yang itu dia dah di luar kawasan muka. Maka itu tidak masalah kalau panjang sekalipun, tak perlu basuh. Tapi rambut yang tumbuh di area muka, di kawasan muka, yang itu yang kita kena basuh semuanya. Maka kalau dia salak dekat belakang, maka kalau tak kena air, maka tak sah wuduk dia. Sebab apa? Sebab rambut itu duduk berada dalam kawasan muka, dan setiap rambut yang berada di kawasan muka wajib kita basuhkan. Wajib kita alurkan air
Daripada hujung rambut sampai ke tempat tumbuh rambut. Sampai ke tempat tumbuh rambut. Maka perempuan sebab tu kalau orang tua, dia suruh anak dia potong rambut kat tepi ni. Jangan simpan rambut yang dekat sideburn ni. Supaya lebih senang untuk berwuduk. Kadang-kadang terlupa lah. Tak ingat lah. Maka dipotong terus senang. Ambil jalan senang. Tak simpan rambut di tepi. Tapi taklah saya kata jangan simpan. Bukan. Cuma kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Kalau kita faham hukum tak ada masalah. Kalau kita dah faham hukum, dah faham mana yang kena basuh, mana yang tak kena basuh, lebih mudah kehidupan kita insya-Allah. Yang saya jawab dekat atas ni, kalau yang tak faham boleh tanya balik Yang masalah daimul hadas tadi, masalah apa? Kapet tadi, kalau tak faham boleh ulang balik soalan. Takut tak faham. Masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah. Insya-Allah kalau ada yang masih kurang faham, mungkin boleh PM terpilung. Insya-Allah kita akan review balik bersama dengan Ustaz dan mungkin Ustaz akan share semula jawapan insya-Allah minggu depan. Boleh ke macam tu Ustaz? Boleh tak apa. InsyaAllah. Ya, alhamdulillah mungkin Ustaz boleh bagi sedikit penutup bersama dengan doa penutup kita insya-Allah untuk kuliah 2 hari ini. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita belajar pada hari ini, kita niatkan semuanya untuk kita amalkan dulu untuk diri kita dan kita niatkan untuk kita sebarkan untuk orang lain. Kita sebarkan untuk orang lain. Dan ilmu ini akan bercambah bila kita sebarkan untuk orang lain. Ilmu akan lebih berkat dan lebih bercambah. Bertambah ilmu kita. Kadang-kadang benda kita tak tahu pun Allah beri kita kefahaman. Tak pernah belajar benda ni tapi tiba-tiba kita faham, kita dapat tahu. Daripada mana? Daripada amalan yang kita buat daripada ilmu kita dan juga daripada ilmu yang kita sebarkan untuk orang lain. Itu boleh menambahkan ilmu kita tanpa kita sedar. Yang itu dipanggil ilmu laduni. Ilmu wahbi. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Kata Nabi SAW, man amila bima alima, allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan perkara yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan kepada dia perkara yang dia tidak tahu. Okey? Dan setiap ketaatan kita, kata guru kita Saidi Habib Umar, setiap ketaatan yang kita buat, sama ada berwuduk ke, solat ke, sedekah ke, senyum ke, apa-apa ibadah pun yang kita buat, ada 5 kelebihan. Yang pertama, boleh menambahkan iman kita. Okey? Setiap ketaatan kita, setiap pahala kita dapat menambahkan iman kita. Yang kedua, menambahkan cahaya dalam hati kita. Hati kita akan lebih tenang, akan lebih teratur. Okey? Yang ketiga, akan menambahkan seri di wajah kita. Nak wajah berseri, kena membanyakkan ibadah. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Cuma impak daripada ibadah kita itu boleh menambahkan seri di wajah kita. Yang keempat, boleh menambahkan kasih sayang pada hati orang lain kepada kita. Orang akan lebih mudah sayang pada kita. Orang akan lebih mudah nak rapat dengan kita. Orang akan lebih suka duduk dengan kita. Okey? Dan yang kelima, akan diluaskan rezeki dia. Setiap ketaatan yang kita buat, setiap ibadah yang kita buat kerana Allah akan beri tambahan iman, tambahan cahaya dalam hati, tambahan seri pada wajah kita. Seri pada wajah bukan putih, bukan kulit putih. Seri ni orang tengok, orang suka tengok rupa dia. Okey? Dan Allah akan tambahkan kasih sayang pada hati orang mukmin. Kadang-kadang tak pernah berjumpa pun tapi suka berkawan dengan dia. Saya sangat sayang kepada dia, contohnya lah. Daripada mana datang perasaan tu? Daripada Allah SWT. Allah campakkan dalam hati orang tu, dia mudah jatuh hati sayang pada saudara dia tu. Dan yang kelima, Allah akan luaskan rezeki dia. Itu setiap taat, setiap pahala kita dapat benda itu sekali di dunia ini. Adapun pahala itu dah memang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan maksiat. Setiap maksiat yang kita buat, setiap kesalahan yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan melemahkan iman kita, akan menggelapkan hati kita, akan mengeruhkan muka kita. Nampak muka walaupun putih, handsome sekali mana pun, tapi nampak keruh muka dia. Wal'iyadu billahi ta'ala. Baik. Yang keempat, akan menambahkan benci pada orang, benci orang kepada kita. Orang akan tengok dia, benci je tengok dia. Okey, dan yang kelima, akan disempitkan rezeki dia. Itu faedah yang saya dapat daripada kelas saya di Habib Umar. 5 kelebihan yang kita dapat di dunia. Berdasarkan taat ataupun maksiat. Maksiat pun dapat keburukan dia, taat pun dapat kelebihan dia. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Semoga Allah berkati majlis kita dan dijadikan majlis ini sebagai majlis yang dapat menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dapat menjadi kita ini sebagai penyejuk hati, penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz. InsyaAllah kawan-kawan boleh, sahabat boleh live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan di waktu dan masa yang sama, Ahad, pukul 10 bersama dengan Siwak insyaAllah ya. Assalamualaikum semua. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar